Apa? Waalaikumsalam. Minta maaf saya. Waalaikumsalam aku. Okay, ni apa nama, saya bergegas balik ni sebab sebenarnya hari ni ada 3 jemputan kenduri dan hari ni tengah hujan. Saya bergegas balik ni kan. Lepas tu saya bergerak dengan motor. Saya ni orang susah, tak mampu beli kereta. Kan. Jadi sebenarnya tengah hujan lebat tu. Kalau awak dengar sebenarnya hujan tengah lebat. Alright, okey, tak apa. Ni apa, saya pun dah percaya sampai dah buka laptop semua, internet pun okey, hujan tengah lebat. Kan. Okey, terima kasih sebab awak ni apa nama, sabar menunggu. Kalau student saya yang dekat Afrika biasanya kalau dah macam ni mereka akan terus merajuk tak nak lakukan pembentanan. Tapi nasib baik dekat Malaysia dia masih tahan sabarlah kan. Alright, baik. So memandangkan sekarang ni untuk makluman awak semua sebelum saya serahkan ruang ni kepada awak. Awak adalah kumpulan akhir untuk sesi kuliah saya pada semester ni. Maknanya pagi tadi dah selesai, semalam pun dah selesai. Awak saja kumpulan satu-satunya yang last. Maknanya yang last. Kan, yang boleh dikatakan penutup lah untuk hari ni. Dan sepatutnya kalau ikut penjadualan asal, besok lah awak bentang secara fizikal. Tapi esok kalau tak salah, esok etika, hari apa? Hari Selasa. Kan, jadi kalau bentang hari Selasa, kita naknya student lah nak fokus pada jawab exam final, betul tak? Kan, jadi terganggu. Jadi elok kita habiskan awal, ambil sikit masa cuti lah. Kan. Jadi korbankan sikit, jadi maknanya pada hari Selasa nanti terus fokus pada jawab pesan akhir. Kemudian sesi selfie ramai-ramai kan dah selesai kan. Okay, macam tu tanpa lengahkan masa saya jemputlah kumpulan ni, kumpulan yang terakhir yang akan melakukan pada sesi kuliah saya pada semester ni untuk melakukan pembentanan. Madani okey kena. Alright, so saya persilakanlah ni apa nama kumpulan ni untuk melakukan pembentanan dalam waktu yang diperuntukkan. Saya rasa tak perlu kalut sangat lah kot sebab awak satu-satunya kumpulan hari ni. Tak perlu nak tunggu kumpulan lain. Jadi maknanya buatlah apa yang perlu sebab pembentangan kumpulan ni markahnya besar. Dan tak boleh main-main lah. Itu lah saya pesan saya siap lah. Okey, baik. Silakan. Okey, silakan. Assalamualaikum. Saya Nurul Syairah binti Zulkarnain dan juga Nurul Nadia binti Muhammad Sah mewakili kumpulan 1 untuk melakukan pembentangan pada hari ini, iaitu pembandingan Madani dan Keluarga Malaysia yang berkait rapat dengan topik 9, iaitu rancangan pembangunan negara. Okey, adik kumpulan kami terdiri daripada Nurul Nadira binti Abdul Nasir, Nurul Syairah binti Zulkarnain, Nur Hayati binti Hayub, Nur Hazika binti Mak Husin, Najwa Fahana binti Khairul Zaman dan juga Nur Nadia binti Muhammad Sah. Dan kehadiran kami untuk hari ini adalah lengkap. Okay, seterusnya adalah isi kandungan yang terdapat dalam slide pembentangan kami iaitu yang pertama abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, penyertaan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, suratan kajian, konsep Madani, konsep Keluarga Malaysia. Yang ke-9 adalah pembandingan konsep, metodologi kajian, data analisis, kesimpulan dan juga rujukan. Yang slide seterusnya adalah abstrak. Kajian ini meneroka perbezaan antara konsep Malaysia Madani dan Keluarga Malaysia yang telah menjadi fokus utama dalam perkembangan sosioekonomi negara. Latar belakang untuk kajian kami adalah untuk menunjukkan peralihan dari konsep Keluarga Malaysia ke Malaysia Madani yang menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan, permasalahan yang timbul akibat ketidakpastian konsep baru-baru berdampak pada ekonomi dan keharmonian masyarakat. Kajian kali adalah untuk menganalisis perbezaan antara kedua konsep, mengidentifikasi Malaysia Madani terhadap negara dan menilai strategi pemerintahan dan menghadapi tantangan ekonomi dan politik. Dari kajian ini
Ia membawa serta nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan dan persatuan sebagai panduan utama. Pembinaan dari konsep asal dalam bakal sastra dan berasasi dalam dan tercatat ruang baru yang memerlukan pemikiran dan keseimbangan untuk menghadapi realisme masa. Yang seterusnya adalah peta masalah. Isu konsep Malaysia Madani yang mengatakan konsep manusia yang masih tampak dan terjelas. Seterusnya isu itu berbincang pada masalah menangani ekonomi negara sekaligus ketidakseimbangan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Yang sebenarnya adalah persoalan kajian kami. Terdapat 3 persoalan kajian dalam kajian kami. Yang pertama adalah apakah perbezaan antara konsep Malaysia Madani dan juga konsep keluarga Malaysia yang telah dikemukakan. Adalah apakah implikasi konsep Malaysia Madani terhadap ekonomi negara. Yang ketiga adalah bagaimanakah kerajaan Malaysia Madani dan keluarga Malaysia mengatasi cabaran dalam menangani isu ekonomi dan politik. Okey, kami terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama adalah menganalisis perbezaan antara konsep Malaysia Madani dan konsep keluarga Malaysia yang telah dikemukakan sebelum ini. Yang kedua adalah dikemukakan oleh konsep Malaysia Madani dan ekonomi negara. Dan yang terakhir adalah mengkaji cara kerajaan Malaysia Madani dan keluarga Malaysia ekonomi. Kita dapat 2 sorotan kajian yang telah kami pandukan. Yang pertama daripada Abdul Rashid Abdul Azizi dan Nur Ain Mustafa pada tahun 2003 yang bertajuk Kerangka Konsep Keluarga Malaysia dalam Mencapai Kesejahteraan. Yang kedua adalah Muhammad Nur Hasanah Abdul Rahman pada tahun 2023 iaitu yang bertajuk Penerapan Konsep Malaysia Madani dalam Dasar Awam Membudayakan Harmoni dalam Kepelbagaian. Okey, konsep Madani, definisi konsep Madani adalah di mana ia menggabungkan amalan yang sedia ada dengan pelbagai kaedah baru dan terdeleka bagi menangani isu-isu baru dan ketidakpastian. Dengan bertemakan membangun Malaysia Madani adalah konsep yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-10 iaitu Sri Anwar Ibrahim yang berpegang pada 6 teras utama dan juga bersama maksudnya. Ini adalah 6 teras utama dalam konsep Madani. Yang pertama adalah kemampanan iaitu mutu hidup seimbang berdasarkan citra Malaysia yang unik berasaskan ilmu pengetahuan dan juga kearifan tempatan. Yang kedua adalah kesejahteraan ekonomi, sosial dan kelestarian alam melalui budaya ilmu dan kepelbagaian pandangan. Yang ketiga adalah daya cipta, pembaharuan dan pengupayaan modal insan bagi menjemakan daya cipta manusia. Yang keempat adalah hormat, perilaku budi bahasa kepada kekayaan tradisi, meraihkan kemajukan dan meraihkan perbezaan pandangan dunia. Yang kelima adalah keyakinan, menghidupkan harapan terhadap perubahan seiring sikap amanah melakukan perubahan ke arah kebaikan. Yang terakhir adalah ihsan, belas ihsan akan nasib semua pihak melalui tindakan pemberdayaan kemanusiaan. Yang seterusnya adalah konsep keluarga Malaysia. Terdapat 3 teras utama dalam konsep keluarga Malaysia iaitu yang pertama, keterangkuman, menyemai budaya integriti dalam keluarga, menjadikan budaya amanah sebagai budaya keluarga dan menjadikan prinsip keadilan sebagai teras pengukuhan bagi keluarga. Yang kedua adalah kebersamaan, membudayakan amalan ihsan dalam memupuk semangat kebersamaan keluarga dan memastikan suasana harmoni dapat dicapai oleh keluarga. Yang ketiga adalah kesyukuran, membudayakan amalan sihat
sihat dan dari segi fizikal dan mental, mengekalkan tradisi dan adat kekeluargaan, kasih sayang dan juga hormat dan taat. Ini adalah perbandingan konsep Malaysia Madani dan keluarga Malaysia. Dari aspek nilai dan identiti keluarga Malaysia Madani, memperkenalkan Malaysia yang lebih global dan inklusif. Konsep ini menunjukkan sebuah negara yang dinamik, progresif dan terbuka kepada kepelbagaian sosial dan budaya. Bagi keluarga Malaysia pula, menekankan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong dan harmoni sosial. Nilai-nilai ini menciptakan dasar untuk pembangunan yang difokuskan kepada kebersamaan. Bagi aspek yang kedua adalah fokus pembangunan ekonomi, menekankan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan berdaya saing global. Pemacu utama ialah inovasi, teknologi dan penglibatan global. Bagi keluarga Malaysia pula, pembangunan ekonomi lebih bertumpu kepada agihan dengan penekanan kepada keadilan sosial dan pemekasan komuniti. Aspek ketiga ialah peranan pemerintahan dan masyarakat. Bagi Malaysia Madani, menggalakkan penglibatan kerajaan sebagai fasilitator dan pemacu sektor swasta. Bagi keluarga Malaysia pula, menekankan peranan kuat kerajaan sebagai pelindung dan pemberi keadilan sosial. Dan bagi aspek terakhir adalah dampak terhadap perpaduan masyarakat, meneruskan integrasi sosial melalui menghormati kepelbagaian budaya, agama dan juga identiti. Bagi keluarga Malaysia pula, menekankan kesaksamaan dan penglibatan bersama dalam masyarakat dengan tumpuan untuk mengekalkan keharmonian antara etnik dan juga agama. Bagi slide seterusnya, saya akan beri kepada Nur Nadia untuk meneruskan pembentangan hari ini. Terima kasih kepada saudari Nuri Syairah. So, ini merupakan metodologi kajian yang kami lakukan, iaitu kami menggunakan kaedah kualitatif dengan menghasilkan Google Form dan kami mengedarkan melalui social media seperti WhatsApp dan Telegram, dan responden kami adalah terdiri daripada warga UTHM. Google Form kami merangkumi 3 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden atau latar belakang responden. Bahagian B, cabaran kerajaan Malaysia Madani menangani penurunan ekonomi negara. Dan bahagian C merupakan implikasi konsep kerajaan Malaysia dalam konsep kerajaan keluarga Malaysia dalam mengukuhkan perpaduan antara masyarakat. Seterusnya, bahagian ini menunjukkan demografi responden, di mana bahagian ini terdapat 6 soalan. Soalan pertama iaitu berkaitan jantina. Cartapai menunjukkan jumlah responden wanita melebihi lelaki iaitu 17 orang bersamaan dengan 34%, terdiri daripada responden lelaki, manakala 33 orang bersamaan dengan 66%, terdiri daripada responden perempuan. Soalan kedua adalah berkaitan umur, di mana Cartapai menunjukkan 8 orang iaitu 16% adalah umur di antara 18 hingga 20 tahun. 28 orang bersamaan dengan 56% terdiri daripada umur 21 hingga 23. 12 orang atau 24% dari umur 20 hingga 26, manakala 2 orang ataupun 4% terdiri daripada umur 27 hingga 30 tahun. Seterusnya, soalan ketiga adalah bangsa, iaitu Cartapai menunjukkan 41 orang bersamaan dengan 82% terdiri daripada bangsa Melayu, 1 orang bersamaan dengan 2% terdiri daripada bangsa Cina, 2 orang bersamaan dengan 4% terdiri daripada bangsa India dan 3 orang bersamaan dengan 6% terdiri daripada Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Soalan keempat kami adalah mengenai tahap pendidikan. 14 orang iaitu 28% terdiri daripada tahap pendidikan diploma, 36 orang bersamaan dengan 72% terdiri daripada tahap pendidikan sarjana muda. Seterusnya, soalan kelima kami adalah berkenaan fakulti. Cartapai menunjukkan 24 orang ataupun 48% terdiri daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. 5 orang iaitu 10% terdiri daripada Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan. 3 orang bersama dengan 6% terdiri daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat serta Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina.
1 orang bersamaan dengan 2% terdiri daripada Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik serta Pusat Pengajian Diploma, dan 12 orang iaitu sebanyak 24% bagi kategori lain-lain. Soalan yang terakhir bagi bahagian A adalah soalan ke-6 iaitu mengenai tahun pengajian. Carta PAI menunjukkan 34 orang ataupun 68% terdiri daripada mahasiswa tahun 1. 6 orang iaitu 12% terdiri daripada mahasiswa tahun 2. 7 orang bersamaan dengan 14% terdiri daripada mahasiswa tahun 3 dan 3 orang iaitu 6% terdiri daripada mahasiswa tahun 4. Seterusnya, bahagian B ini pula terdiri daripada 7 soalan iaitu cabaran kerajaan Malaysia Madani mengenai pendudukan ekonomi negara. Soalan pertama membahaskan mengenai peruntukan kerajaan yang diberikan kepada pelajar iaitu peranti siswa dapat membantu pelajar UTHM yang kurang berkemampuan untuk membeli komputer riba. Data menunjukkan 5 orang bilangan pelajar bersamaan 70% sangat setuju kerana ia dapat mengurangkan beban ekonomi keluarga pelajar dan memudahkan mereka dalam pembelajaran. 2 orang pelajar bersamaan 4% tidak bersetuju dengan kenyataan ini kerana mereka mungkin tidak memahami sepenuhnya faedah peranti kepada pelajar dan kaitannya dengan pembelajaran. Soalan kedua iaitu tentang ketidakstabilan mata wang Malaysia telah mengakibatkan kos sara hidup terus meningkat. Data menunjukkan 37 orang bilangan pelajar bersamaan dengan 74% menyatakan sangat setuju kerana kebanyakan pelajar mempunyai pengalaman peribadi atau keluarga mengenai peningkatan kos sara hidup akibat ketidakstabilan mata wang. 3 orang pelajar bersamaan dengan 6% berpendapat tidak pasti. Berkemungkinan mereka memerlukan maklumat tambahan atau mempertimbangkan dengan lebih lanjut sebelum boleh memberikan keputusan secara muktamad. Seterusnya, soalan ketiga ialah penularan wabak COVID-19 merupakan salah satu ekonomi negara merundum oleh kerana kerajaan telah mengisytiharkan darurat. Data yang kami peroleh menunjukkan bahawa 32 orang bilangan pelajar bersamaan dengan 64% sangat setuju. Ini kerana mereka memahami bahawa situasi darurat memerlukan langkah yang tegas untuk menyelesaikan krisis dan dengan mengisytiharkan darurat mungkin dianggap sebagai tindak balas yang perlu. Manakala 2 orang pelajar bersamaan dengan 4% menyatakan tidak bersetuju dengan kenyataan ini kerana mereka memiliki pandangan bahawa pengisytiharan darurat bukan langkah yang tepat atau efektif dalam menangani penularan COVID-19. Soalan yang keempat ialah kekurangan peluang pekerjaan dalam sektor teknologi dan inovasi adalah cabaran utama yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia Madani dalam merancangkan pertumbuhan ekonomi negara. Data yang kami peroleh menunjukkan 23 orang pelajar bersamaan dengan 46% merasakan sangat setuju. Ini kerana mereka menyadari bahawa pentingnya sektor teknologi dan inovasi dalam pertumbuhan ekonomi dan melihat kekurangan peluang pekerjaan sebagai perkara yang serius. Manakala 4 orang pelajar bersamaan dengan 8% menyatakan tidak bersetuju. Sesetengah pelajar mungkin mempunyai keraguan tentang tumpuan yang diberikan pada sektor teknologi dan inovasi kerana mereka melihat peluang dalam sektor lain yang akan diabaikan. Seterusnya, soalan kelima ialah langkah kerajaan Malaysia Madani dalam menyokong pembangunan kemahiran mahasiswa sesuai dengan keperluan pasaran kerja. Hasil yang diperolehi menunjukkan 19 orang bilangan pelajar bersama dengan 38% merasakan sangat setuju. Kami mendapati bahawa pelajar yang menyatakan sangat bersetuju ini mempunyai pemahaman yang kukuh tentang keperluan pasaran kerja dan merasakan bahawa langkah kerajaan untuk menyokong pembangunan kemahiran pelajar memenuhi keperluan ini. 1 orang pelajar bersamaan dengan 2% yang menyatakan tidak bersetuju dan sangat tidak setuju dengan kenyataan ini. Mereka yang tidak bersetuju mungkin mempunyai pertimbangan atau kebimbangan tertentu yang membuatkan mereka merasakan bahawa langkah yang diambil tidak sesuai atau berkesan. Manakala seorang pelajar yang menyatakan sangat tidak setuju kerana pertimbangan prinsip atau nilai peribadi yang membuat mereka merasa langkah tersebut tidak sesuai dengan visi atau pandangan mereka tentang pendidikan. Seterusnya, soalan ke-6 ialah isu pemansuhan subsidi yang menyebabkan kestabilan harga barang dan perkhidmatan adalah cabaran penting yang perlu ditangani oleh kerajaan Malaysia Madani untuk meningkatkan kestabilan
ekonomi. Data menunjukkan 27 orang bilangan pelajar bersamaan dengan 54% sangat setuju. Mereka yang sangat bersetuju melihat langkah untuk meningkatkan kestabilan ekonomi amat penting dan disokong. 1 orang pelajar bersamaan dengan 2% yang tidak bersetuju menyatakan individu yang tidak bersetuju mempunyai pertimbangan yang membuatkan mereka merasakan dengan menghapuskan subsidi bukan penyelesaian yang sesuai. Manakala soalan terakhir iaitu soalan ke-7 adalah mempromosikan perdagangan antarabangsa yang seimbang dan adil melalui perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral yang menguntungkan bagi malaysia. Data yang diperoleh menunjukkan 24 orang bilangan pelajar bersamaan dengan 48% sangat setuju kerana mereka percaya bahawa perjanjian perdagangan boleh membawa manfaat ekonomi kepada Malaysia baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan pekerjaan. Manakala 1 orang pelajar bersamaan dengan 2% menyatakan tidak bersetuju. Individu tersebut tidak bersetuju mungkin disebabkan oleh kebimbangan tentang kesannya terhadap. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian C iaitu memperlihatkan implikasi konsep kerajaan Malaysia dalam mengukuhkan perpaduan antara masyarakat yang terdiri daripada 8 soalan. Soalan pertama membincangkan tentang kesan positif keluarga Malaysia dalam mengukuhkan perpaduan antara masyarakat melalui penekanan pada nilai-nilai keluarga sebagai titik pusat identiti negara. Orang bilangan pelajar bersamaan dengan 58% sangat bersetuju. Pelajar yang sangat bersetuju ini memahami tentang bagaimana keluarga Malaysia memainkan peranan penting dalam mengukuhkan perpaduan masyarakat dan memelihara nilai kekeluargaan sebagai identiti negara. 1 orang pelajar bersamaan dengan 2% yang tidak bersetuju. Individu yang tidak bersetuju mungkin mempunyai keraguan tentang sama ada nilai keluarga benar-benar mencerminkan kepelbagaian masyarakat secara adil ataupun tidak. Soalan yang kedua ialah dengan mengamalkan cara kerajaan keluarga Malaysia, kerajaan berusaha mengukuhkan perpaduan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai kesederhanaan, saling menghargai dan tanggungjawab bersama. Data menunjukkan 30 orang pelajar bersamaan 60% menyatakan sangat setuju. Pelajar yang sangat setuju memahami kepentingan perpaduan masyarakat dan percaya bahawa mengamalkan nilai seperti saling menghormati, memahami dan tanggungjawab bersama adalah kunci untuk mencapainya. 2% iaitu seorang menyatakan tidak setuju. Individu yang tidak bersetuju mempunyai pandangan berbeza mengenai pendekatan terbaik untuk mencapai perpaduan masyarakat. Soalan ketiga ialah tentang kebaikan kerajaan keluarga Malaysia dapat dilihat dalam usaha aktif untuk membina hubungan yang harmoni di antara pelbagai kumpulan etnik dan agama. Mencipta persekitaran yang kondusif untuk perpaduan. 27 orang bilangan pelajar bersamaan dengan 54% sangat setuju. Ini kerana mereka percaya bahawa kerajaan Malaysia telah berjaya memainkan peranan yang berkesan dalam membina hubungan yang harmoni dan mewujudkan persekitaran yang kondusif. 4 orang pelajar bersamaan dengan 8% menyatakan tidak pasti. Mereka yang tidak pasti memerlukan lebih banyak maklumat tentang usaha konkret yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia dalam membina hubungan harmoni. Soalan keempat iaitu 3 teras utama keluarga Malaysia mampu membawa kemakmuran dan memperkukuhkan perpaduan di Malaysia. Data menunjukkan 25 orang pelajar bersamaan 52% menyatakan sangat setuju. Responden yang sangat bersetuju percaya bahawa 3 teras utama keluarga Malaysia mampu memberi sumbangan yang besar kepada peningkatan kemakmuran di Malaysia. 7 orang pelajar bersamaan dengan 14% menyatakan tidak setuju. Pelajar ini mungkin mendengar penjelasan terperinci dahulu sebelum mereka dapat memberikan penilaian yang tegas. Seterusnya, soalan kelima ialah konsep keluarga Malaysia telah mencapai objektif perpaduan di kalangan pelbagai kumpulan etnik dan agama. 26 orang bilangan pelajar bersamaan dengan 52% sangat setuju. Responden yang sangat setuju melihatnya sebagai model yang efektif dalam mencapai perpaduan. 5 orang pelajar bersamaan dengan 10% yang tidak pasti. Kemungkinan sebahagian responden yang sangat tidak setuju ini memiliki pandangan yang bervariasi atau tidak konsisten terkait dengan konsep tersebut. Soalan ke-6 ialah konsep keluarga Malaysia banyak memberi peluang dan kelebihan kepada rakyat, terutama ketika negara berada dalam fasa peralihan ke endemik pasca endemik COVID-19.
Data menunjukkan 24 orang pelajar bersama dengan 48% menyatakan sangat setuju. Responden yang sangat bersetuju memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana konsep keluarga Malaysia memberikan peluang dan kelebihan, terutamanya dalam konteks peralihan ke endemik pasca endemik COVID-19. 7 orang pelajar bersama dengan 14% menyatakan tidak setuju. Responden yang tidak setuju kebanyakannya tidak terjejas dengan pandemik COVID-19 dan tidak memiliki pengalaman langsung dengan konsep tersebut sehingga mereka merasa sukar untuk menilai secara menyeluruh. Seterusnya, soalan ketujuh ialah konsep keluarga Malaysia dapat membantu mengatasi isu-isu perkauman dan peragamaan dalam masyarakat. 22 orang bilangan pelajar bersamaan dengan 48% menyatakan sangat setuju. Mereka yang sangat setuju melihat konsep itu sebagai penyelesaian yang berkesan untuk menggalakkan toleransi, persefahaman dan keharmonian di kalangan pelbagai kaum dan agama. Seorang pelajar bersamaan dengan 2% menyatakan tidak pasti. Individu yang berbeza pendapat mungkin mempunyai pertimbangan atau kebimbangan tertentu yang menyebabkan mereka meragui atau tidak setuju dengan pendapat majoriti. Soalan terakhir untuk bahagian C ialah keluarga Malaysia memastikan bahawa sistem pendidikan di Malaysia memberikan peluang yang sama kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang etnik. Data yang diperoleh menunjukkan 24 orang pelajar bersama dengan 48% menyatakan sangat setuju. Responden yang sangat bersetuju ini berkemungkinan memahami bahawa sistem pendidikan adalah kunci untuk menyediakan peluang yang komprehensif kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang etnik. Manakala 2 orang pelajar bersama dengan 4% menyatakan tidak setuju. Berkemungkinan mereka tidak bersetuju dengan konsep keluarga Malaysia secara keseluruhan dan akibatnya menolak beberapa aspek dan dasar yang dilaksanakan. Seterusnya, kesimpulan kepada topik kami, pembinaan Malaysia Madani adalah satu cabaran yang memerlukan komitmen dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Walaupun kita tahu pembinaan Malaysia Madani adalah bukan berdasarkan majoriti mudah. Sebagai masyarakat Malaysia, bekerjasama dalam membentuk masa depan negara, mengukuhkan kepribadian Malaysia bagi menangani cabaran dan peluang yang terus berkembang dalam global yang kian maju. Di sini kita dapat menegaskan bahawa perubahan ini adalah langkah yang progresif untuk menuju kestabilan dan keseimbangan yang diimpikan oleh setiap warga negara. Seterusnya, ini merupakan rujukan yang kami rujuk, iaitu terdapat artikel dan juga berita-berita. Dan akhir sekali, itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 1. Sekian, terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Pembentangan maknanya terus tujuan kepada tajuk lah. Cuma kumpulan ni satu perkara saya tak pasti sama ada awak terlepas pandang ke ataupun siapa-siapa berlepas pandang ke, sebab dia sepatutnya di slide yang akhir juga perlu dipaparkan poster. Saya tak pasti kumpulan ni terima informasi itu ataupun tidak. Sebab kebanyakan selain dia orang melakukan pembentangan macam yang dah dilakukan ni, mereka juga di akhir tu mereka akan paparkan ini adalah poster kumpulan kami selepas slide rujukan bibliografi tu. Itu yang pertama lah, yang terkurang pada sekarang. Yang lain-lain saya nampak macam tak ada apa-apa sebab saya pun pernah mendengar tajuk-tajuk sedemikian rupa sebelum ni. Cuma pujian saya dari segi slide lah. Slide begitu menarik lah, kemas, nampak profesional. Nampak kerja-kerja seorang perempuan lah, kan, bukan kerja-kerja saya tak mau cakap kan. Okey, lepas tu saya percaya semua ahli dalam menghasilkan kerja ni, dan kemudian cumanya saya tertanya-tanya apakah Najwatul Farhana, bukan Najwatul, Nurin Syahirah ni, pembentang pertama kita ni mempunyai wajah dia yang tertentu ataupun selama ni dia menggunakan wajah sesiapa, mak tiri dia ke atau siapa-siapa lah menyamar dalam kelas saya kan, sebab saya tak nampak. Saya tak paparkan wajah tak apa, sebab saya tak penting dalam cerita ni, tapi yang penting dalam hari ni drama jam 7 ni pembentang. Tapi pembentang dia hanya keluarkan suara saja, wajah tak keluar. Jadi saya percaya dia mungkin ada sebab-sebab yang tertentu, jawat tumbuh ke apa saya tak tahu. Itu dia baru dia tunjuk sikit wajah dia. Okey, sebab dia punya syarat hari ini kumpulan yang membentang dia perlu paparkan wajah dia.
Jadi kalau katakan pada hari kejadian membabikan orang lain, tak tunjukkan wajah awak malu ke, mungkin wajah awak tu terlebih Korea ke apa, saya faham. Tapi sekarang ni cuma kita-kita saja. Akhirnya seruan saya sampai, semua dah tunjukkan wajah. Pasal apa? Sebab saya present guna laptop. Saya ingat dah buka komputer. Oh, tu ke? Tak apalah. Maafkan saya Pak Ku. Apa jualan, yang penting akhirnya ni rupanya orang yang bernama Nurin Syahirah ni. Kan? Okey. Terima kasih lah kerana sudi paparkan wajah. Saya ingat sebab mungkin terasa muka lebih Korea ke, muka terlebih orang putih sikit ke kan. Itu menyebabkan mahal untuk dipaparkan dalam sesi pembentangan ni. Ya, Najwa tu macam angkat tangan nak tanya soalan. Ya, Najwa tu. Pak Ku lagi